Shinzo Abe umum letak jawatan Perdana Menteri Jepun. Paris wajibkan pemakaian pelitup muka di kawasan awam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Lukman Official dalam Berita Dunia. Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe mengumumkan peletakan jawatannya disebabkan masalah kesihatan. Menurut Abe, beliau perlu menjalani rawatan jangkitan usus yang dihadapinya, penyakit sama yang menyebabkannya berundur buat seketika pada 2007. Perkara itu diumumkan pemimpin Parti Liberal Demokratik LDP tersebut dalam sidang medianya petang tadi. 病気と治療を抱え、体力が万全でないという苦痛の中、大切な政治判断を誤ること、結果を出さないことがあってはなりません。国民の皆様の負託に自信を持って応えられる状態で亡くなった以上、総理大臣の地位にあり続けるべきではないと判断いたしました。総理大臣の職を辞することといたします。Ia adalah sidang media pertama Abe sejak 18 Jun lalu sekaligus menjawab spekulasi berhubung situasi kesihatannya. Pemimpin berusia 65 tahun itu sebelum ini dilapor kerap menjalani pemeriksaan kesihatan di hospital. Bulan lalu tersebar berita bahawa beliau mengalami muntah darah. Abe pernah secara tiba-tiba mengundurkan diri kerana menghidap penyakit berkaitan usus pada 2007 hanya setahun selepas menjadi Perdana Menteri. Beliau kembali menjadi Perdana Menteri pada 2012. Pada 24 Ogos lalu, Abe muncul Perdana Menteri paling lama berkhidmat di Jepun, mengatasi rekod sebelumnya 2,798 hari yang dipegang datuk saudaranya Eisaku Sato dari 1964 hingga 1972. Berita tidak dijangka itu menyebabkan pasaran saham Tokyo menjunam lebih 2%, dengan indeks Nikkei 225 mencatatkan kerugian. Dalam perkembangan lain, kerajaan Jepun melonggarkan larangan kemasukan ke negara itu dengan membuka semula pintu sempadan kepada individu yang mempunyai visa berkuat kuasa bulan depan. Menurut Abe, langkah itu bagi mengukuhkan ekonomi negara yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Pemegang visa termasuk dalam kalangan penduduk tetap dan pertukaran pelajar dibenarkan masuk ke Jepun bermula 1 September ini dengan syarat mereka perlu menjalani saringan COVID-19 seperti ditetapkan kepada warga negara Jepun yang ingin kembali semula ke tanah air. Keputusan berkenaan, ujarnya, bakal melegakan individu yang mempunyai visa penduduk tetap dengan menjadikan Jepun sebagai rumah kedua untuk pulang sekaligus mengurangkan tekanan terhadap aspek beban kewangan dan pendapatan harian. Ia juga perkabaran baik buat kalangan pemegang visa sedia ada di Jepun yang mempunyai keperluan untuk keluar negara disebabkan pelbagai faktor. Ini kerana sebelum ini mereka terpaksa mempertimbang keputusan untuk keluar negara kerana kuatir perjalanan itu bakal berakhir menjadi tiket sahala. Jepun melaporkan 846 kes jangkitan baharu semalam, menjadikan keseluruhan 64,668 kes positif serta 1,226 kes kematian, pertambahan 17 kes semalam. Di Myanmar, selepas merekodkan lebih 200 kes dalam tempoh 10 hari, kerajaan memutuskan untuk mengenakan perintah berkurung terhadap keseluruhan 17 bandar di negeri Rakhine.
Ini selepas Kementerian Kesihatan negara itu mengesan jangkitan cepat merebak, terutamanya di ibu negeri tersebut, Sittwe, dan menular ke sebahagian besar wilayah itu. Virus berkenaan juga dilapor cepat tersebar ke wilayah berhampiran sehingga ke pusat perdagangan negara itu, Yangon. Keputusan itu sekaligus menjejaskan pergerakan jutaan orang ketika jumlah kes COVID-19 mula meningkat. Setakat semalam, Myanmar telah merekod 602 kes dengan 6 kematian, melonjak sekali ganda dalam tempoh 2 bulan berbanding hanya 299 kes pada 28 Jun lalu. Rakhine, salah sebuah negeri termiskin di negara itu dengan kemudahan penjagaan kesihatan substandard dan kekurangan akses pendidikan di beberapa kawasan terpencil. Ia juga menempatkan sekitar 130,000 etnik Rohingya hidup dalam pelarian akibat konflik perkauman dan ditempatkan di kem yang disifatkan agensi kemanusiaan Amnesty International sebagai keadaan apartheid. Menurut akhbar milik kerajaan Global New Light of Myanmar, setiap penduduk di kawasan yang terlibat perintah berkurung berkenaan dikehendaki berada di kediaman masing-masing. Pengecualian bagaimanapun diberi kepada para penjawat awam dan pekerja kilang serta hanya seorang ahli keluarga dibenarkan keluar membeli barangan keperluan. Sementara itu, kerajaan Cuba telah mengumumkan perintah berkurung untuk semua penduduk di Havana untuk sekurang-kurangnya selama 15 hari. Ini selepas kes jangkitan di ibu negara tersebut kembali meningkat. Havana telah merekod kes positif pada kadar 6 kes daripada 100,000 penduduk dalam tempoh 15 hari terakhir lalu. Ia berbanding kadar penularan 0.6 orang per 100,000 penduduk pada pertengahan bulan lalu. Gubernur Havana, Reynaldo Garcia Zapata berkata, perintah berkurung tersebut akan bermula 1 hingga 15 September ini. Sebarang pergerakan antara pukul 7 malam hingga 5 pagi perlu mendapat kebenaran pihak keselamatan. Sekatan juga membabitkan operasi kedai, pusat perniagaan serta rekreasi di tempat umum sehingga 4 petang. Pihak keselamatan akan melakukan sekatan jalan raya dengan akses dan pintu keluar bandar akan dikawal dengan ketat selain melaksana rondaan bagi memastikan penduduk mematuhi arahan. Cuba merekodkan 3,806 kes jangkitan, 92 daripadanya meninggal dunia setakat semalam. Bagaimanapun, negara itu juga mempunyai kadar pesakit sembuh yang tinggi dengan 3,195 pesakit telah didischarge dan dibenarkan pulang. Peningkatan berbeza pula dilaksana di negara jiran Colombia. Kerajaan negara itu mempertimbang untuk melonggarkan sekatan mengikut zon dan secara berperingkat dalam masa terdekat. Colombia telah mengenakan perintah kawalan pergerakan sejak lebih 5 bulan lalu. Bagaimanapun, menurut Datuk Bandar Bogota, Claudia Lopez, pihaknya akan membenarkan beberapa sektor terutamanya premis perniagaan serta pelancongan domestik untuk beroperasi dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Ini termasuk dengan menggalakkan pemakaian pelitup muka selain menggunakan cecair pembasmi kuman. Ujarnya rakyat diminta untuk membiasakan diri dengan peraturan baharu. Usaha itu dalam meningkatkan ekonomi dan melancarkan perdagangan di ibu negara tersebut yang merosot sejak perintah berkurung dikenakan. Walau bagaimanapun, sesi persekolahan hanya akan dibuka pada Oktober dengan mengambil kira risiko terhadap kanak-kanak yang tinggi. Manakala lapangan terbang El Dorado akan memulakan semula operasi dengan beberapa penerbangan domestik pada pertengahan September. Colombia melaporkan lebih 582,000 kes jangkitan dan 18,400 kematian setakat semalam. Pemakaian pelitup muka kini diwajibkan di seluruh bandaraya Paris bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Perdana Menteri Perancis Jean Castex berkata perintah itu berkuat kuasa hari ini di ibu negara Perancis itu dan di sekitar bandar berhampiran. Menurutnya, angka rasmi yang dikeluarkan semalam merekodkan lebih 6,100 kes baharu jangkitan dalam tempoh 24 jam di negara itu
Selain jumlah pesakit yang dimasukkan ke hospital dan unit rawatan rapi ICU terus meningkat, keseluruhannya kes positif COVID-19 di Perancis menghampiri 260,000 dengan lebih 30,500 kematian. Kementerian Kesihatan Perancis sebelum ini mendedahkan ujian saringan pihaknya mendapati 39 kes positif dalam setiap 100,000 penduduk, iaitu 4 kali ganda dalam tempoh sebulan lalu, membabitkan semua peringkat usia. Peratusan yang kembali positif meningkat 1% pada Mei lalu dengan kira-kira 10 orang yang dijangkiti akan menjangkiti 14 yang lain secara purata. Manakala lebih 800 pesakit coronavirus dimasukkan ke hospital setiap minggu berbanding 500 pesakit pada 6 minggu lalu. Justru Castex memaklumkan bahawa sekarang adalah waktu untuk campur tangan bagi mengekang jangkitan pandemik berkenaan. Ujarnya Paris yang merupakan salah satu daripada 21 zon aktif COVID-19, maka pemakaian pelitup muka dikuatkuasakan ke atas seluruh penduduk di bandar itu, termasuk pejalan kaki dan penunggang motosikal. Sebelum ini, pelitup muka telah diwajibkan untuk pengangkutan awam di seluruh negara. Amerika Syarikat, Brazil dan India terus menyumbang lebih separuh kes daripada 24.6 juta penduduk dunia yang telah dijangkiti COVID-19 setakat ini. Manakala angka korban pandemik berkenaan telah melebihi 836,000 orang. Berikut senarai 5 negara paling terjejas COVID-19 di dunia. Sementara itu, 96% daripada pertambahan 7,112 kes baru COVID-19 membabitkan 5 negara paling terjejas di Asia Tenggara hari ini adalah daripada Filipina dan Indonesia. Filipina merekodkan 3,999 kes baru, manakala Indonesia melaporkan 3,003 kes. Berikut senarai 5 negara paling terjejas COVID-19 di ASEAN. Berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Ribut kencang di Tenggara Australia mengorbankan 3 orang termasuk seorang budak lelaki berusia 4 tahun. Ketua Menteri Victoria, Daniel Andrews, memberi amaran situasi di wilayah tersebut semakin buruk dengan bencana berkenaan pada masa sama masih berdepan penularan tinggi virus COVID-19. Kediaman dan kenderaan yang rosak akan mengambil masa beberapa hari. Unit Tindak Balas Kecemasan melaporkan pihaknya menerima lebih 2,000 panggilan meminta bantuan dalam tempoh 24 jam lalu. Melbourne masih dalam pelaksanaan. Hujan monsun di timur laut Pakistan menyebabkan sekurang-kurangnya 90 orang kehilangan nyawa setakat ini. Taburan hujan yang tinggi dan lebat menyebabkan banjir kilat di bandar pelabuhan Karachi dan mengakibatkan lebih 1,000 rumah dinaiki air serta rosak. Turut musnah beberapa premis perniagaan dengan haiwan ternakan dihanyutkan arus deras. Pihak berkuasa tempatan melaporkan sebahagian kematian disebabkan terkena renjatan elektrik kerana jaringan bekalan kuasa yang tidak diselenggara dengan baik. Sejumlah besar bangunan di bandar itu mengalami terputus bekalan elektrik sehingga beberapa hari lamanya di sesetengah kawasan. Perdana Menteri Imran Khan telah menghantar pasukan untuk melakukan aktiviti mencari dan menyelamat mangsa di wilayah terlibat.
Menurut laporan Jabatan Meteorologi Kebangsaan, hujan sejak lebih 3 hari lalu dijangka berterusan dalam tempoh beberapa hari lagi. Monsun di Asia Selatan termasuk Pakistan bagi tempoh Jun hingga September kini dalam fasa memuncak, sering menyebabkan bencana alam dan kemalangan besar-besaran. Perancis mengulangi sokongan negara itu kepada pejuang Kurdish dalam memerangi militan Daesh di wilayah Kurdistan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertahanannya Florence Parly dalam sidang media bersama Presiden Wilayah Kurdistan Iraq Nechirvan Barzani di Arbil, Iraq. Parly mengadakan lawatan ke ibu kota wilayah utara negara itu. Après mon déplacement à Bagdad, je suis venu ici pour exprimer également au gouvernement régional du Kurdistan l'entière solidarité de la France dans cette période très difficile où le pays fait face à de nombreux défis et doit aussi affronter l'éprouvante crise sanitaire. بەرگری فەڕەنسا کرد سەردانیان لە کاتێکی هەستیاردایە کە هێشتا عێراق و هەرێمی کوردستان پێویستیان بە پشتگیری و هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دژی داعش هەیە وەک چۆن پێویستیمان بە پشتیوانی سیاسی و ئابووریشە. فەڕەنسا ئەندامێکی کاریگەری هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە بۆ بەرەنگاربوونەوە و تێکشکاندنی تێرۆر. Golongan miskin Brazil harapkan ihsan menerusi pendanaan awam untuk kelangsungan hidup. Perinciannya seketika nanti. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Presiden Donald Trump secara rasmi menerima pencalonan semula oleh partinya untuk menerujui negara bagi penggal kedua. Ketika berucap pada konvensyen kebangsaan Republikan di White House, Trump berikrar untuk tempoh 4 tahun lagi, khidmatnya bakal menjadikan Amerika Syarikat lebih gemilang. Tambah beliau, penggal baharu bakal membolehkannya membangunkan semula ekonomi terhebat dalam sejarah. Ujarnya pemilihan kali ini akan memutuskan sama ada rakyat akan bersamanya menyelamatkan impian Amerika atau sama ada rakyat membiarkan agenda sosialis yang dipegang calon Demokrat Joe Biden memusnahkan impian yang beliau canangkan. Trump menyifatkan Biden membahayakan kehebatan Amerika. Tindakan Trump mengecam pencabarannya itu selepas tinjauan pendapat mendapati dia hanya mendahului bekas naib presiden itu dengan margin yang tipis. Tinjauan pendapat Hill-Harris X yang dikeluarkan pada Rabu mendapati Trump mengatasi Biden dengan hanya 9 mata margin yang sama dalam tinjauan ekonomis YouGov yang diterbitkan pada hari sama. Pilihan raya Presiden Amerika akan diadakan pada 3 November depan. Dalam perkembangan berkaitan, Trump turut berjanji untuk menghapuskan ancaman COVID-19 dengan penghasilan vaksin yang disasar menjelang hujung tahun ini. Menurutnya, semua saintis dan pakar virus telah dikumpulkan bagi membolehkan perkara itu dapat direalisasikan dalam masa terdekat.
we will have a safe and effective vaccine this year, and together we will crush the virus. Pengarah komunikasi White House, Alyssa Farah sebelum ini melaporkan pentadbiran Trump bersetuju dengan perjanjian pembelian 150 juta kit ujian pantas COVID-19. Pembelian daripada Abbott Laboratories itu adalah sebahagian daripada perjanjian bernilai 750 juta dolar atau kira-kira 3.1 bilion ringgit bersama syarikat berkenaan. Ia dibuat beberapa hari selepas pengurusan makanan dan ubatan FDA kebangsaan meluluskan pembelian kit ujian pantas itu yang dihasilkan syarikat berpengkalan di Illinois serta mampu menghasilkan keputusan dalam tempoh 15 minit. Di Venezuela, Menteri Kesihatannya Carlos Alvarado mengumumkan bahawa negara tersebut bersedia menghasilkan vaksin Sputnik V bersama Rusia. Malah pihaknya juga bersedia menambah bilangan sukarelawan untuk fasa ujian klinikal yang akan dilaksana dalam masa terdekat. Menurut Alvaro, pihaknya sedang berunding dengan Moskow mengenai penyertaannya dalam pengujian dan pengeluaran vaksin tersebut. Venezuela juga menawarkan 500 sukarelawan untuk mengambil bahagian dalam percubaan awal vaksin. Komitmen Caracas itu hadir ketika dunia masih ragu-ragu dengan keberkesanan Sputnik V yang masih belum disahkan menerusi ujian klinikal dan hanya akan melalui fasa berkenaan pada Oktober. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa telah memberi vaksin itu kepada anak perempuannya dengan kesan pemulihan yang positif. Setakat ini, Kementerian Kesihatan Venezuela menggunakan plasma darah daripada individu yang telah mengalami jangkitan virus itu untuk rawatan COVID-19. Negara itu telah merekodkan hampir 42,900 kes jangkitan dengan 358 kes korban dilaporkan. Inisiatif pendanaan awam menjadi pilihan rakyat Brazil untuk keluar dari belenggu kemiskinan yang semakin meruncing sejak pandemik COVID-19 melanda. Usaha itu sebagai mengimbangi bantuan kerajaan yang kebanyakannya membabitkan sektor utama ekonomi. Manakala bantuan khusus membabitkan golongan miskin dan kumpulan sasar amat jarang disediakan dalam situasi kekuatan ekonomi negara yang kurang kukuh dan kini terjejas. Perkara itu sudah sedia difahami dan sesetengah golongan marhain telah bersedia berhadapan situasi berkenaan. Os catadores que me desesperei, porque eu não recebi auxílio do emergencial do governo. E aí eu não trabalho sozinho, eu trabalho com um coletivo de pessoas. Aí o que aconteceu? A gente criou uma campanha. A única forma concreta de eu receber algum dinheiro para eu poder pagar a conta, né? Então, quando eu recebi o auxílio via SOS, que acho que foram depois de uns 2 meses e meio, mais ou menos, isso me aliviou no sentido de poder pagar algumas contas da minha própria casa, né? Então, dalam menghadapi situasi mencabar sebegini, kita perlu sentiasa bekerjasama. Semoga sambutan Hari Kemerdekaan ini memberi makna cukup besar buat kita semua. Merdeka kali ini adalah merdeka norma baharu. Teruskan semangat kita jaga kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Kita semua adalah barisan hadapan. Kita belum menang, tetapi kita pasti akan menang. Kibarkanlah jalur gemirang, raikan hari bersejarah bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terima kasih Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Pandemik COVID-19 terus menjadi ancaman buat para pemain bola sepak. Terbaru pemain Perancis Paul Pogba dan beberapa pemain lain dalam saingan Liga Perdana Inggeris EPL disahkan positif. Perkembangan terbaru tersebut disahkan pengurus skuad kebangsaan Perancis Didier Deschamps ketika beliau mengumumkan barisan pemain-pemain Le Bleu untuk kempen UEFA Nations League pada 5 dan 8 September nanti. J'ai été amené en toute dernière minute à effectuer un changement dans la liste puisque Paul Pogba était prévu dans cette liste. Malheureusement pour lui, il a effectué un test hier qui s'est révélé positif ce matin. Donc au dernier moment, j'ai dû le remplacer par Eduardo Camavinga. Seorang lagi pemain skuad kebangsaan Perancis, Tanguy Ndombele, turut menerima nasib yang sama seperti rakan sepasukannya itu. Perancis yang diletakkan dalam kumpulan 3 bakal bersaing dengan 3 lagi pasukan iaitu juara bertahan Portugal, Sweden dan Croatia. Dalam perkembangan lain di kelab EPL, beberapa pemain Chelsea disahkan positif dan dilaporkan perlu untuk menjalani pengasingan di kediaman masing-masing. Perlumbaan jelajah berbasikal berprestij dunia Tour de France. Tuan rumah pelepasan iaitu Bandar Nice cuba memenuhi protokol kesihatan yang ketat selepas rantau itu diklasifikasikan sebagai zon merah bagi COVID-19. Pada sesi hari ini, semua pasukan memperkenalkan pelumba masing-masing. Pemenang bagi peringkat pertama akan memakai jersey kuning, tetapi bagi pelumba pecut terbaik akan memakai jersey hijau. Pelumba Lotto Soudals Caleb Ewan dari Australia menjadi pelumba pilihan untuk memenangi peringkat permulaan. Ewan memenangi 3 peringkat perlumbaan tahun lalu termasuk di Champs-Élysées. Bagaimanapun dalam perkembangan lain, 4 pelumba daripada sebuah pasukan dihantar pulang untuk kuarantin selepas disahkan positif ujian sebelum perlumbaan. Para pelumba mengakui perlumbaan tahun ini tidak sama seperti tahun sebelumnya dengan norma baru diamalkan. Pelepasan pelumba di bandar pinggir laut Mediterranean iaitu Promenade des Anglais hanya boleh dihadiri beberapa dozen penonton sahaja pada esok. Meskipun Lionel Messi telah mencipta era kegemilangan bersama Barcelona, beliau juga pastinya tidak dapat dipisahkan dengan kelab Argentina Newell's Old Boys. Justru tidak heranlah kalangan penduduk di tempat kelahirannya di Rosario amat berharap legenda bola sepak dunia itu dapat kembali berkhidmat di Argentina. Peminat bola sepak tempatan berkumpul di jalanan dan melaung-laungkan nama Messi. Visual itu menutup berita dunia hari ini. Terus setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Juga jangan abaikan pematuhan SOP bagi memutuskan rantai COVID-19. Bersemena Bulan Kebangsaan 2020, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat Malaysia Prihatin. Saya Wan Lukman Wafisol. Assalamualaikum dan salam hormat.